Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersiaran lagi pada pagi ni. Ya, sebelum itu kita selawat ramai-ramai. Salawat ngopi, kata kumpulan debu daripada Mustafa kumpulan debu. Okey, masuk sahabat-sahabat rakan FB. Sebelum kita nak berbicara pada pagi ni. Ya, sebelum kasih hari. Tu yang belakang tu, yang putih tu nama dia Muhammad. Muhammad. Yang sebelah ni yang orang ni, ke sini nama dia Mat Jelek, Maghrib sebab dia lahir pada waktu Maghrib. Dia waktu Maghrib. Tu kita bersiaran pagi ni. Ni stable Nurul Hasanah. Saya punya stable lah ni. Ada 1, 2, 3, 4 ekor, 5 ekor kuda. Ni yang putih ni yang cantik, yang paling saya sayang ni. Yang putih ni kacukkan Arab sikit. Salam ala Rasul Anbiya yang Mursalin. Wan Hairul Anwar daripada geng Ustaz. InsyaAllah kita sama-sama mempertahankan ulama. Anbiya yang Mursalin. Oh, nak join right? Boleh. Meh, join right. Meh. Kita dengar tadi selawat ngopi daripada Mustafa kumpulan debu. Ya. Apa kelebihan selawat kepada Nabi ni? Ni kita kena bincang sikit berkaitan dengan selawat kepada Nabi. Ya, kita bincang sikit. Walaupun kita dah tahu sebenarnya. Ya, kita dah tahu selawat tu apa kelebihan. Cuma kita nak ingatkan balik. Kadang-kadang masyarakat kita ni malas nak berselawat pada Nabi. Kita malas nak selawat kepada Nabi. Ya. Antara kelebihan selawat pada Nabi ni ialah kita dengar Allah sebut dalam Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah kata, Allah berfirman, innallaha sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat pada Nabi. Banyak kewajipan lain, keperluan lain Allah arahkan kepada kita. Antaranya Allah suruh kita semayang. Ada jumpa tak ayat Quran yang mengatakan Allah pun semayang? Kita tak jumpa. Kita dengar Allah suruh kita puasa. Kita ada dengar. Nak puasa dekat ni, ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dekatlah kita nak puasa ni. Ya. Ada tak kita jumpa ayat Quran mengatakan Allah pun puasa? Tak ada. Nah, Allah suruh kita pergi haji. Ya, Allah suruh kita pergi haji. Ada kita dengar. Allah menunaikan, tak ada. Tapi bila Allah suruh kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan, kamu kena ingat, aku ni siapa? Allah. Allah ni siapa? Khalik. Yang menjadikan segala manusia alam ini. Aku dan para malaikat. Nah, berselawat kepada Nabi. Dan aku harap kamu, hai orang mukmin, berselawatlah kepada aku. Orang kita ni malas sungguhlah nak berselawat. Semayang kita selawat. Nah, ni musim-musim Covid macam ni. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia paling dekat, paling hampir dengan Allah. Dia paling dekat, paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia paling dekat, hampir dengan Nabi. Bayangkan kita. Ya, kalau kecuali anda yang bodoh-bodoh kita lah, anda yang bodoh kita. Anda yang bodoh kita, kan? Kata berbaris kita ni. Berbaris. Kuat, ya, berbaris kita. Ya, berbaris kita dengan dia akan dekat dengan Nabi. Agak-agaknya kalau dikira lah, dihitungkan, orang yang paling dekat tu tadi orang yang banyak berselawatkan Nabi. Agak-agak dalam barisan itu tu kita nombor berapa? Kita nombor berapa agaknya? Sebagai kita dengan Nabi, nak jumpa dengan Nabi.
Jadi dikira dihitung antaranya di mana dia? Iaitu orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah kita. Benda simple, benda sunnah. Benda bukan susah. Tak. Dan kelebihan dia lagi. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak, tuan-tuan. Kalau tengokkan banyak. Ada satu kisah. Satu kisah ni, dia ni dengan bapa dia nak pergi haji. Tak, dia nak pergi haji. Tak, bila dia nak pergi haji tadi dah sampai tengah jalan, sampai malam tu nak tidur. Malam tu bapa dia meninggal. Muka bapa dia ni hitam. Tak, akhirnya dia tidur, dia bermimpi. Dia tidur, dia bermimpi, ada seorang lelaki datang sapu pada muka bapa dia. Maka bapa dia tadi muka terus berseri balik. Maka dia tanya orang lelaki ni, siapa ke kamu? Maka lelaki itu kata, kamu tak kenal ke aku siapa? Aku tak kenal. Akulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut dia. Ini dalam mimpi dia. Dan ulama tidak ada khilaf. Bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang saya teringin sangat, tuan-tuan. Teringin sangat saya kalau dapat bermimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan tak? Tapi beramal, banyak berselawat kepada Nabi, insya-Allah. Dan ya, bila dia beritahu, dia kata, kenapa bapa aku ni? Dia kata, bapa aku ni banyak buat maksiat. Dia kata, kenapa kamu tolong ya Rasulullah? Sebab dia dalam keadaan dia lakukan kemaksiatan, dia sentiasa berselawat kepada aku. Jadi dalam keadaan dia senang dia berselawat pada aku. Maka dalam keadaan dia susah hari ini, maka aku datang membantu dia. Maka itulah bila dia sampai di Mekah, dia berselawat dia. Dalam dia tawaf tu selawat. Maka datang seorang Tok Guru, saya lupalah namanya siapa. Datang dia tanya, kenapa hai pun? Dia tengok pemuda ni. Berselawat je kepada Nabi. Tidak mengamalkan doa-doa maksurat. Maka dia panggil seorang budak tadi. Pemuda tadi, kenapa kamu ni berselawat ni? Tak ni. Dia kata, dia berceritalah soal urusan tadi tu. Yang dia melihat bagaimana dalam mimpinya Rasulullah datang membantu bapaknya, yang sedangkan bapaknya sebagai seorang ahli maksiat, tetapi dalam hidup dia sentiasa berselawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita tuan-tuan. Sungguh-sungguh kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak banyak pun tuan-tuan. Dapat dalam 3,000 satu hari jadilah. Nak 3,000 je satu hari. Kalau kita tak mampu nak buat 3,000 satu hari, kita buat 5,000. Jadilah musim-musim Covid ni. Musim-musim Covid ni apa masalah? Kata orang, kalau kita tidak boleh jadi batu mutiara, jangan kita jadi batu api. Dan kalau kita jadi batu api, ingatlah batu nisan. Ini saya ambil daripada sahabat saya. Saya ulang balik. Kalau kita tidak boleh jadi mutiara, jangan jadi batu api. Dan ingat batu nisan. Ini dia. Kita tak boleh buat banyak, buat sikit lah. Jadilah, tak boleh buat sikit, buat banyak. Selamat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Habis kadang-kadang orang tanya saya balik, Ustaz, nak selawat apa ni? Ya, apa benda yang nak selawat? Selawatlah bentuk apa-apa tuan-tuan nak selawat pada Nabi pun. Yang pentingnya tuan-tuan selawat. Nak selawat yang macam mana terserah. Ya, yang pentingnya tuan-tuan berselawat. Cuma saya jumpa dalam satu hadis mengatakan, dan satu dia kata apa, antara selawat yang terbaik itu selawat yang kita baca dalam semayang kita ni. Tayat akhir, Allahumma salli ala, kita ikut ramai-ramai terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Simple. Senang. Mulut kita basah. Selawat pada Nabi. Masya Allah tuan-tuan. Hebat selawat ni. Sebab antaranya pula ulama mengatakan, kalau kita berselawat dalam doa kita tak masukkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doa tu tergantung. Doa tu tergantung. Kita hari ni dalam keadaan Covid sebegini tuan-tuan. La ilaha illallah. Sentiasa berdoa pada Allah. Sentiasa mohon doa pada Allah siang malam, pagi petang, siang malam. Marilah. Ya,
Marilah kita sama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak rugi kita tuan-tuan. Muka jernih. Orang yang selawat kat Nabi ni, masya-Allah. Ya. Ada sahabat saya tu, apa nama sahabat? Haji Wan Sungai Buaya. Haji Wan Sungai Buaya. Muka dia bila saya tengok jernih, saya tanya dia pakai apa ni? Ada makan apa ni? Pakai botok ke, vitamin C ke? Oh, dia kata, Ustaz, tak ada. Saya banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kelebihannya. Dan bila kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai Nabi. Tanda orang cinta. Dan jangan lupa pula tuan-tuan, bila kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita amalkanlah sunah-sunah Nabi. Ni kuda saya kat belakang. Kenapa saya bela kuda? Saya bela kuda, saya kata semata-mata cuba nak hidupkan sukan sunnah Nabi. Maka ada seorang sahabat saya datang. Dia kata, Ustaz, kuda ni kos dia boleh tahan ni. Saya kata, boleh lah. Habis macam mana? Saya, boleh lah. Dia kata, Ustaz bela, jangan risau. Ustaz niat untuk hidup sunnah Nabi, kuda ni takkan lapar. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat saya di luar sana nak merasai sukan berkuda sunnah Nabi sini. Siapa ni? Husna Solehah. 1000 kali sehari insya-Allah. Lebih naik tingkat lagi, banyak lagi. Ya, banyak. Sejauh mana kita nak dekat dengan, kalau orang tanya saya, berapa banyak Ustaz? Sejauh mana kita nak dekat dengan Nabi di hari akhirat, maka sejauh banyak itulah kita nak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak? Ada yang sebut Ali, ada yang tak sebut Sayyidina tu. Okey, itu khilaf ulama. Terserahlah. Itu saya tak mau bahaskan sebab saya ni bukan orang yang mendalami ilmu. Tuan-tuan nak sebut Sayyidina, tuan-tuan ada hujah tuan-tuan sendiri buat. Tuan-tuan tak nak sebut Sayyidina, ada hujah tuan-tuan sendiri, sila. Saya simple, tapi saya tidak mahu membahaskan sebut ke atau tak nak sebut ke, bukan bidang saya. Saya tidak mampu untuk membahaskan dari sudut perkara ini. Cuma saya nak beri motivasi kepada diri saya dan tuan-tuan semua. Mari kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata tadi, bukan sekadar kita nak selawat kepada Nabi, tetapi kita amalkan sunnah-sunnah Nabi. Mana kuda aku? Mai sini. Majlis. Orang nak tengok tu, kamu mai sini. Marilah posing sikit, mai. Tu dia, mai. Oh, dia dengar tengok. Mai. Alah. Hai. Tu dia. Kuda saya ni. Ini cantik kuda ni. Jadi tuan-tuan, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita carilah mana sunnah-sunnah Nabi yang nak dibuat. Ada seorang sahabat saya, dia ni minum air. Kita biasa bila kita makan, tu kita minum air, kan? Tangan kita kotor, kita letak pegang sebelah kiri, tolak sebelah kanan. Guru dia tengok, dia kata, kenapa kamu pegang macam tu? Dia kata, saya takut kotor gelas ni. Maka dia kata apa? Biar gelas itu kotor, jangan kamu mengotorkan sunnah Nabi. Masya Allah. Jangan biarkan gelas itu kotor, jangan kamu mengotorkan sunnah Nabi. Jaga sunnah Nabi. Ni janggut ni tuan-tuan. Masya Allah. Tabarakallah. Janggut taklah sangat janggut saya ni. Keras saya. Tapi selagi mana janggut ini tersangkut di dagu saya, maka selagi itu mudah-mudahan insya-Allah dapat pahala. Kenapa? Sebab apa? Sebab ini saya niat untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur, bangun, apa semua sunnah Nabi berada di sini. Ini dia. Hebat sunnah Nabi. Kita cinta, selain kita selawat, kita cintakan pada sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah dengan kecintaan kita kepada Nabi inilah, InsyaAllah antara syafaat yang akan nanti ialah syafaat junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga tuan-tuan, untuk kita terjemahkan selawat kita ini tadi, bukan sekadar kita sebut selawat apa yang macam apa yang halal apa semua lah. Yang pentingnya lagi kita cinta pewaris-pewaris Nabi. Pewaris-pewaris Nabi. Siapa waris Nabi ini tuan? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris-pewaris Nabi. Hari ini tuan-tuan, saya beri amaran. Pada mereka yang menghina para ulama. Tunggu kamu. Tunggu apa dia? Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kamu. Mencintai ulama.
Sekiranya kamu tidak layak untuk mendapat hidayah daripada Allah karena penghinaan kamu kepada para ulama. Mudah-mudahan aku serah perkara ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaan pandangan, perbezaan politik tidak menjadi masalah. Sila. Tapi jangan sampai kita menghina para menyebut celaka tua bangsa besar banyak sangat akal ilmu kita. Tuan-tuan, kecintaan kita ke ulama warasatul anbiya. Kalau kita bermulut, kita berselawat kepada Nabi, belajar ke tanah Arab, cakap Arab, cair sampai orang Arab pun tak boleh challenge kita cakap Arab. Tapi selagi mana kita menghina para ulama, tak kiralah asalkan mereka ini sudah diiktiraf sebagai para ulama, maka hormatilah mereka. Hormati mereka. Kita tak sepandangan, kita tak sependapat, sila. Nah, kalau kita tengok pun ulama-ulama dulu berbeza. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Adakah Imam Syafi'i mengata yang bukan-bukan pada Imam Hanafi? Adakah Imam Hanafi mengata yang bukan-bukan pada Imam Hambali? Adakah Imam Hambali mengata yang bukan-bukan pada Imam Maliki? Tak. Mereka berlapang dada. Inilah dia. Nampak? Jadi tuan-tuan semua, patah balik pada selawat kepada Nabi. Marilah kita, ya. Mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam musim Covid ini, perbanyakkanlah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar selawat daripada Mustafa, daripada kumpulan debu. Ngopi selawat. Ngopi selawat. Okey. Ini satu yang dimesejkan kepada saya dalam grup keluarga Samara. Dengar sama-sama. Tu dia. Kita sedap seronok pula lagu ni. Kita dengar lagi sekali. Nah. Kita dengar lagi sekali. Ya, kita dengar lagi sekali. Okey. Mat je ni, kam. Mat. Kam. Oh, tengok dengar cakap dia tengok. Kam. Yang. Umur dia baru 6 tahun. Mat. Jessica. Maghrib. Sana seko lagi dah. Istri Allahu Akbar. Tengok kuda daripada dekat. Tu dia. Nama dia Mak Jelir. Pasal lidah dia selalu berjelir tu. Dia dah jelir lidah dia. Tengok. Ni. Tu dia. Ya. Yang tu Maghrib. Nama dia Maghrib sebab dia dilahirkan waktu Maghrib. Sini kuda-kuda yang lahir dekat sini lah. Allahu Akbar. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu dan kita lain. Terima kasih kumpulan debu Mustafa yang menghantarkan lagu Ngopi Selawat. Okay, kita jumpa lagi pada waktu dan ketika lain. Assalamualaikum.